Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, Atin-Atin dan sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk sesi ini. Dan kita berdoa juga perkembangan terkini di tanah air kita ni, terutama pilihan raya di Melaka ni, akan mendatangkan hasil yang baik kepada Islam khususnya, kepada orang Melayu dan kepada Malaysia umumnya. Kita tak nak komen lebih daripada itulah. Tuan-tuan sekalian, satu soalan. Ada apa-apa? Ada apa-apa? Tak ada apa-apa ya. Satu soalan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ni, apa yang paling penting sekali? Ajib. Soalan mudah je tu. Bukan tanya pun pasti mana nak menang, tak tanya gitu pun. Ya, gila. Apa yang paling penting dalam kehidupan seharian kita? Ya, saya tanya benda-benda begini, saya nak tahu dalam fikiran kita sehari-hari itu kita nak buat apa. Tajuk ni bukan sama dengan tajuk yang keluar dalam YouTube. Keutamaan hidup tu lain sikit lah. Tuan-tuan sekalian, kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman ni, tugas utama kita ialah beribadah kepada Allah. Itu main duty as a human being. Kita mesti beribadah kepada Allah. Cuma sejauh mana ramai di kalangan kita ni yang memahami konsep ibadah tu apa benda? Sebab saya yakin kebanyakan orang apabila dia sebut ibadah, terbayang di fikiran dia solat, puasa, pergi umrah, zakat. Itu contoh-contoh ibadah. Kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu simbolik atau ramzun kepada ibadah kita. Tapi konsep ibadah itu sebenarnya apa benda? Sebab kalau kita buat sesuatu, kita tak tahu konsepnya, mungkin kita tidak dapat memenuhi kehendak sebenar tujuan kita beribadah. Yalah, semua orang buat ibadah, A, B, C, D semua beribadah. Tetapi sejauh mana ketulinan, sejauh mana ibadah itu memenuhi ciri-ciri ibadah itu perlu. Dalam konteks ini saya nak tegaskan, yang kita nampak secara lahir itu sebenarnya yang kedua. Kita nampak dia bersolat, kita nampak dia pergi umrah, kita nampak dia sembahyang sunat. Itu perkara yang kedua dalam ibadah. Perkara yang pertama ialah apa minda dia, apa konsep yang dia hayati, apa yang ada di dalam hati dia, apa yang ada di dalam nurani dia waktu dia beribadah. Itu paling penting untuk mendapatkan kualiti ibadah yang tinggi. Tuan-tuan sekalian, memanglah mesej yang paling utama sejak pada Nabi Adam lagi kepada manusia ni ialah kita hendaklah beribadah kepada Allah. Ini Tuhan telah sebutkan, kalau tuan-tuan tengok, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu illa iyyah, alla ta'budu syaitan. Sorry ya, ini agak, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratan mustaqim. Surah Yasin ayat 60 hingga 61. Bukankah aku buat
Aku telah buat perjanjian kepada kamu, wahai anak-anak Adam. Kamu jangan sekali-kali menyembah syaitan, kerana syaitan itu musuh yang paling nyata kepada kamu. Hendaklah kamu sembah aku sahaja. Ini jalan yang paling lurus dan jalan yang paling benar. Mesej ini sejak pada Nabi Adam sampai hari kiamat, iaitu mesej daripada Allah kepada manusia ialah hendak menyembah Allah. Kemudian kepada Nabi-Nabi lain pun banyak mesej yang hampir serupa, cuma ayat berlainan. Bahkan kepada Nabi kita pun saya sebut yang terakhir, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Minta maaf sebab mikrofon ni agak ni sikit, saya agak berlainan antara satu masjid dengan satu masjid. Ya, Tuhan sebut, aku tidak utuskan kau wahai Muhammad, mana-mana rasul sebelum aku tidak utuskan, termasuklah kepada engkau sendiri, melainkan kami wahyukan kepadanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan aku, tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku, maka hendaklah kamu menyembah aku. Jadi tuan-tuan sekalian, mesej menyembah Allah ni mesej universal untuk semua makhluk. Cuma mereka memilih jalan menyembah Allah tu dengan pelbagaian. Ini yang berlaku syirik, berlaku berbagai-bagai ajaran sesat dan sebagainya. Cara mereka memilih menyembah Allah, kesemua tu mengaku menyembah Allah walaupun mereka menyembah patung. Bahkan dalam perebutan nak guna kalimah Allah sekarang ini, ada padri-padri pun dah isytihar, dia hanya sembah Allah, dia tak sembah Isa lagi dah. Kita dengar perkembangan yang terkini, bukan? Jadi ini menunjukkan mesej menyembah Allah tu mesej universal. Yang membezakan ialah konsep menyembah Allah tu, siapa yang lebih tepat, siapa yang lebih betul memenuhi tujuan menyembah Allah. Kalau hal ini kita tak dapat garap dengan baik, kemungkinan kita akan tersasar di dalam konsep menyembah Allah. Dia ada prasyaratnya tuan-tuan sekalian. Sebelum kita dapat menyembah Allah dengan sempurna, ini satu masalah. Kita mesti mengenali Allah tu dengan tepat. Adalah tidak logik kita nak menyembah Allah dalam keadaan kita tidak mengenalinya dengan tepat. Sebab Allah ni ghaib, berlainan daripada segala yang baharu, tidak di atas, tidak di bawah dan berbagai-bagai lagi dalam konsep tauhid. Jadi kalau kita nak menyembah dia dalam keadaan kita tidak mengenali dia dengan baik, maka di sini timbul kekurangan sikit sebanyak dalam amal ibadat kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, tuntutan nak belajar tauhid ni bukan tuntutan ringan-ringan, tuntutan yang mesti ditanggung oleh semua orang. Tapi ramai orang tak berminat nak mengaji tauhid. Kau dengar dalam para-para tu baca doa ini, baca wirid ni, nak jamin syurga, baca ini sekian-sekian. Betul semua tu. Tetapi selagi dia tidak mengenali Allah dalam pengenalan yang tepat dan betul, takut-takut amal ibadahnya tu, ibadah tu yang menjadi tujuan tugas utama dia sebagai makhluk itu, takut tak mencapai tujuan yang sebenar. Tuhan telah berfirman dalam ayat, kalau tuan-tuan tengok dalam surah At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu juga. Pengurusan Tuhan itu berlaku di antara langit dan bumi ini, tujuannya untuk kamu mengetahui bahawa Allah itu maha berkuasa. Untuk kamu mengetahui maknanya untuk kamu mengenali Allah itu maha berkuasa, dan sesungguhnya ilmu Allah itu merangkumi ke semua makhluk alam ini. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, pengajian mengenai ketuhanan ini amat-amat perlu, walaupun secara yang minimum, untuk menjamin supaya amal ibadat kita tadi sampai kepada yang disembah, iaitu Allah. Sebab saya bimbang dan saya takut dalam dunia yang berbagai-bagai ragam manusia memahami konsep Tuhan. Sebab konsep Tuhan telah menimbul satu pemikiran yang kronik di setengah-setengah pihak. Dia berada dalam masjid, nampak dia menyembah Allah.
Okey, dia ada di surau, nampak dia menyembah Allah. Tapi apabila dia berada di lapangan, dia berada di factory dia, nampak kelihatan macam dia memuja pangkat dia. Apabila dia berada di atas pentas, nampak dia memuja izam-izam tertentu. Nampak apabila dia berada di tempat-tempat macam ni, dia menganut pahaman-pahaman tertentu, yang kesemua itu banyak membawa kepada boleh jadi mensyirikkan Allah. Kerana dia rasa dia perlu mempunyai sikap itu hanya di masjid. Ketika di luar masjid, dia tak kisah sangat dah sama ada fikiran dia itu selari dengan tauhid, pendiriannya itu selari dengan tauhid. Maka kita tengok sekarang ni sedang berlaku di sekeliling kita. Komen-komen orang yang berbagai-bagai ni di luar sana, lebih kurang saja komen antara si A dengan si B, si B dengan si C, bahkan antara orang Islam dengan bukan Islam pun, komen-komen dia yang menyentuh hal-hal kebenaran, hal ketuhanan ni kadang-kadang hampir sama. Puncanya sebab dia tidak menganggap itu semua sebagai agama. Dia menganggap agama ini terfokus ke masjid, surau dan sebagainya. Sedangkan agama ini tasyaul hayata kullaha, disebutkan oleh ulama, agama ini, ibadah ini khususnya, al-ibadatu tasyaul hayata kullaha. Ibadah itu merangkumi seluruh kehidupan kita. Sejak daripada kita bangun tidur sebelah pagi, kita dah beribadah, kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da an amatana wa ilaihin nusyur. Dah bermula dengan agama. Maka sepanjang proses siang hari kita lalui itu, kita berada di atas konsep beribadah kepada Allah. Kalau kita betul-betul menghayati konsep ibadah. Melainkan kalau kita tak tahu, maka kita pisahkan. Ini tak terlibat dengan ibadah, ini tak terlibat dengan ibadah. Kita jadikan ibadah itu kompartmental. Kita nak tidur pun kita mengakhirkan tidur kita dengan beribadah, dengan doa-doa tertentu. Kita nak pastikan supaya tidur kita tidur di dalam tauhid. Kalau tidak, katalah kita terlalai, kita tertidur dengan keadaan-keadaan fikiran yang sesat, ditakdirkan kita tak bangun terus pagi besok, macam mana? Jadi coverage of ibadah ini merangkumi kehidupan keseluruhannya. Jadi kalau kita tidak memahami konsep ibadah dengan baik, saya bimbang kualiti kehidupan kita terjejas. Secara directnya, kualiti ibadah kita sendiri tidak begitu sempurna. Tuan-tuan sekalian, ayat ini menegaskan kepentingan kita mengenali Allah sebelum kita beribadah kepada Dia. Maka Tuhan berfirman dalam ayat yang selanjutnya, barulah ayat yang popular, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembah aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak nak rezeki daripada mereka, aku tak nak mereka memberi makan kepada aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kerana Allah yang memberi rezeki dan Dia mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Oh, jadi kalau orang tanya saya, kalau gitu Ustaz, selagi kita tak belajar tauhid mendalam ni, kita tak biar beribadat lah. Bukan macam itu. Tuntutan beribadah itu, kesempurnaannya ialah sejauh mana pengetahuan kita tentang tauhid ni cantik. Bermakna jangan kita tumpukan kepada ibadah semata-mata dengan kita tidak mendalami konsep tauhid. Itu maksudnya. Bukan kita nak habis dah kitab tauhid, dah mengaji tauhid, dah hazam dah, baru nak mula ibadat. Bukan macam itu. Tapi nampaknya dalam kehidupan kita sekarang ini terfokus terlalu banyak kepada ibadah, tetapi pemberatan ataupun emphasize tak diberikan dengan baik kepada pengajian yang berkaitan dengan ketuhanan, untuk menjamin ibadah itu tulen dan cantik. Faham? Jadi dengan sebab itu saya nasihatkan, jangan kita terbawa-bawa, mesti suka tak suka apa, carilah guru yang agak mudah approach. Sekurang-kurangnya minimum requirement dalam pengajian tauhid ini melepaskan tanggungjawab kita dalam pengenalan ketuhanan. Sebab dalam bahasa tauhid selalu disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama ni mengenali Allah. Mana kenal Allah tu awal, maka ibadah tu barulah sempurna. Walaupun dalam Al-Quran dia sebut begitu, tapi dia menyuruh kita beribadah. Tapi beribadah kita tak akan sempurna kalau kita tidak mengenali
orang yang kita sembah dengan baik, dengan tepat. Tuan-tuan sekalian, ibadah secara konseptualnya, abada ya'budu ibadatan, dia menyembah dan persembahan. Ini dalam bahasa, tapi dalam syariatnya atau dalam istilah kita kata begini: sebarang tingkah laku yang menggambarkan pengabdian kita kepada pencipta Allah, maka itu dinamakan ibadah. Saya ulang, sebarang pemikiran kita, sebarang yang ada di dalam hati kita, sebarang keyakinan kita, dan kita jelmakan dalam bentuk tingkah laku kita, perbuatan kita, percakapan kita dan sebagainya, demi memenuhi tuntutan Allah, iaitu melakukan segala yang diwajibkannya, dan kita melakukan yang sunat kalau mampu, dan meninggalkan segala yang ditegahnya haram, dan kalau boleh meninggalkan juga yang makruh, maka kesemua itu ibadah. Maka tidak ada kita nak pecahkan, oh ini tak terlibat dengan ibadah, ini tak terlibat dengan ibadah. Sebab banyak sikap-sikap macam ni orang pisah-pisahkan macam ini. Kadang-kadang apabila dalam aktiviti sosial tu, dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, apabila usul-usul agama dia ditimbulkan, oh itu tak usahlah Ustaz, sebab kita ni bukan terlibat agama yang kita nak buat ni. Kita nak buat sokan ni tak terlibat dengan agama sangat, jadi kita tak usahlah bawa isu-isu agama. Timbul idea-idea macam ini. Mengapa? Kerana mereka pisahkan ibadah tu tak merangkumi sokan kononnya. Tak usah tengok jauh-jauh lah, tengok majlis perkahwinan. Waktu akad nikah tu terlibat dengan ibadah, mesti pakai tutup aurat, ada ismayang semua, pakai yang datang tu semua sopan santun, sebab memenuhi kehendak ibadah. Ya tak? Katalah akad nikah tu sebelah pagi, sebelah malam majlis reception, sambutan pengantin. Itu jamuan lah kita kata. Datang malam tu macam-macam bentuk lah, yang pakai dedah sana terbuka di sini, berbagai-bagai seolah-olahnya. Kita tak tahu yang di pagi tadi ni penuh majlis itu dengan suasana keagamaan, tiba-tiba malam ni jadi majlis yang kita nak kata apa? Sebab apa jadi begitu? Sebab dia meletak dua nilai yang berlainan kepada majlis yang asalnya satu je. Majlis nikah kahwin cuma dipecahkan, akad nikah dibuat sebelah pagi, hari Jumaat pula, malam tu malam minggu mungkin. Jadi yang malam itu maka datanglah dengan berbagai-bagai bentuk. Mengapa? Ini tak terlibat dengan agama lagi dah. Walaupun dia tak kata begitu, tapi dalam mindanya faham begitu. Faham tak? Jadi dengan kerana itu tuan-tuan sekalian, mungkin kalau fahaman ini berleluasa, mungkin yang mereka kaitkan dengan agama ni sekitar 10%, 15% gitu je di dalam aktiviti harian dia. Manakala 90% atau 85% atau 80% yang lain, mungkin pada pahaman orang macam ni tak melibatkan agama. Bahkan ada komen-komen daripada penceramah sendiri mengatakan, kita nak pangkah parti mana kita terlibat ni tak terlibat dengan agama. Ada saya pernah dengar macam itu. Seriusnya pahaman-pahaman begini, nak memisahkan agama daripada kehidupan. Kalau pemisahannya berlaku dengan serius, dengan niat untuk memisahkan agama daripada arus kehidupan, itu nama sekular. Ya tak? Kalau sekular itu melampau memisahkan agama daripada kehidupan, menjejaskan akidahnya. Kalau setakat dia memilih nilai-nilai hidup yang agak selari dengan Islam walaupun sekular, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau dia yakin agama mesti dipisahkan daripada kehidupan, agama ini berfungsi di surau masjid saja, itu saja yang dikatakan ibadah, di luar itu bukan, tidak ada beza dengan pahaman Kristian. Agama ini berperanan di gereja dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, saya sengaja timbulkan isu ini bukan nak mengajar kita tentang nak solat macam mana, nak semayang macam mana, tapi kita nak betulkan the conceptual of ibadah ini betul-betul kita hayatinya. Isu yang ataupun elemen-elemen yang terlibat di dalam ibadah ni sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 elemen yang paling penting sekali. Ingat, elemen yang pertama mesti ada khudu'. Khudu' ni, perkataan khudu' ni kalau kita katakan dengan penuh humility, kita kata dengan penuh rendah diri di depan Allah, kita melakukan itu dengan penuh rendah diri.
saya tak tahu istilah yang tepat tentang rendah diri ini, dengan penuh humble di depan Tuhan. Bahasa Arab dia panggil at-tadlil. Kita lakukan itu dengan penuh rendah diri, dengan penuh rasa hina di depan Allah. Sikap merasa hina di depan Allah sifat yang paling tinggi. Walaupun di depan manusia kita tak boleh merasakan hina, tapi kita sebagai hamba, kita mengakui kita hina di depan Allah, itu makam yang cukup tinggi dalam ibadah. Itu elemen yang pertama. Kita rasa mengapa kita hina? Rendahnya kita sebagai manusia, sebab kita diciptakan oleh Dia, Allah. Jadi perasaan ini kita kena jelmakan setiap kali apa yang kita buat dinamakan ibadah secara khusus, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Bahkan ibadah secara umum, kehidupan keseluruhannya semuanya ibadah. Maka kita kena hidup dengan tawaduk, rendah diri sebagai simbol ibadah kita. Jadi jangan jelmakan khudu' itu hanya di depan Allah, di luar tidak. Sedangkan di luar juga menjadi sebahagian daripada ibadah, iaitu sifat merendah diri. Kalau dengan Allah kita mesti paling rendah diri, maka dengan manusia pun kena ada sifat yang macam itu. Khudu' dia panggil. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua dia panggil ta'at. Kita patuh benda ini dengan tidak banyak persoalan. Kalau dah Tuhan kata begitu, kita terima dengan mudah. Jangan kita duk takwil-takwil mengapa begitu, mengapa begini. Kalau anak yang soleh pun, apabila dia bagus kepada mak bapaknya, kalau mak bapak kata apa, dia dengar, dia patuh penuh, anak yang baik. Kalau dia tak apa setuju pun, tak usahlah tunjuk muka dia tak setuju, dia diam seboleh-bolehnya. Itu anak yang baik. Oh, sekarang ni dia bawa ajaran lain pula. Kalau tak betul mak bapak pun kita kena tegur, bahkan kena condemn lagi. Itu ajaran siapa tu? Dia kata dia educated, dia dapat PhD, dia profesor, bapaknya orang kampung je, takkan saya nak ikut cakap bapak saya. Tapi dia tak boleh fikir, dia PhD pun tak boleh mengatasi jawatan bapak dia. Jawatan bapaknya sebagai bapak, jawatan dia sebagai anak. Tapi telah timbul idea-idea macam ini. Jadi kalau dengan mak bapak boleh kurang ajar, maka ada manusia sekarang yang kurang ajar dengan pencipta dia, mempertikaikan berbagai-bagai perkara yang berkaitan dengan agama. Benda tu dah establish dah sekian lama, tapi ditimbulkan begitu, maka tak timbul unsur patuh dan taat. Jadi khudu' dan juga taat ini dua elemen yang paling penting sekali. Jadi kalau kita buat sesuatu, dan dia kata sini patuh dan taat ini tentulah diberikan oleh seorang yang rendah kedudukannya, hamba kepada tuannya. Kalau dalam konteks kita ni kepada Tuhan, kalau dalam konteks hamba abdi dulu kepada Tuhan dia, maka dia tak bersoal apa-apa lagi dah, sebab dia hamba. Apa hak kamu nak komen-komen sebab aku Tuhan kamu? Itu komen dulu. Kalau sekarang kita dengan Tuhan, kalau dah clear benda tu perintah Tuhan, tidak ada takwil-takwil lagi dah sebagai seorang hamba. Itu yang sebenarnya. Otak kita tak sampai dah hikmat di sebalik itu semua. Itu pegangan orang yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah. Kalau tidak ada sifat macam itu, masih nak petikai di sana sini, di mana letak keyakinan kita? Razaitu billahi rabban, aku redha Allah sebagai Tuhan, wabil islami dinan, dan aku redha juga Islam sebagai satu agama, sebagai my way of life, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Di mana kita nak letak komitmen yang macam ini? Kalau kita masih ada persoal mengapa begini, mengapa begini, mengapa begini. Orang sekarang, tuan-tuan sekalian, mereka menolak Islam bukan menolak, saya tak setuju, saya bangkang ini. Dia tak kata begitu, tapi dia tolak. Tapi nanti kita tengoklah sejauh mana benda ni sesuai tak sesuai. Nanti kita timbangkan. Dengan bahasa yang cukup halus, tapi maksudnya dia tolak. Akhir-akhirnya tapi dia tu yang jadi. Cadangan yang betul-betul tepat tadi tertolak. Banyaklah macam itu. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kaitan antara pengabdian diri kita kepada Allah dengan tauhidnya amat-amat rapat. Itu dua elemen yang paling basic di dalam beribadah. Sebab itu kalau seorang yang patuh kepada seorang yang lain, dia kerana dia takut, tak dipanggil hamba, tak dipanggil ibadah. Hanya patuh kerana takut. Taat pun taat kerana, kalau dia tak taat nanti gajinya dipotong, maka dia taat juga, tak dipanggil ibadah.
Itu berlaku antara kita dengan manusia. Tapi dengan Allah, kita patuh betul-betul datang kepatuhan daripada hati kita. Taat kita kerana kita yakin benda itu bagus dan itu datang daripada Allah, maka kita taat. Taat ni dia lebih berbentuk konsisten kita buat terus menerus sebab kita taat. Dan kita taat mesti dengan taat dan patuh. Jadi dua perkataan ini ingat, khudu' dan taat. Taat tu obedience, khudu' ni dengan penuh humility, dengan penuh pengkerdilan diri kepada Allah. Jadi khudu' dia dengan penuh kerdil di depan Allah, dengan tazalil dia panggil tazal lam ya lam, dengan penuh menghinakan diri kepada Allah, dan dengan penuh rendah diri, dengan penuh kita rasa kita humble penuh-penuh di depan Allah, dan kita lakukan dengan penuh taat dan patuh. Itu elemen-elemen yang cukup asas di dalam kita melakukan sebarang bentuk ibadah. Sama ada ibadah khusus, solat kita, puasa kita dan sebagainya, atau ibadat umum, apa juga kegiatan harian yang kita buat yang selari dengan Islam, dia boleh menjadi ibadat apabila niat yang betul. Dan konsep inilah yang kita jelmakan, yang kita baca selalu tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, coverage semua sekali hidupku tu, wa mamati, dan juga matiku, kita nak mati juga dalam ibadah, lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Apa maksud semata-mata kerana-Mu? Aku sebagai hamba aku kena ikut perintah-Mu ya Allah, tidak ada kerana-kerana yang lain lagi dah. Kalau masih ada petikai-tikai, semasa mengapa kita begini, ketulinannya, markanya tak tinggi dalam kualiti amalan ibadah. Dan sampai kepada tahap yang macam itu, tidak ada unsur logik lagi lah dalam kita nak melakukan ibadah yang khusus, ibadah yang clear. Kalau hanya sekadar pendapat ulama, nak baca doa apa lepas solat apa itu tak apa, itu pendapat ulama, ada perbezaannya. Itu elemen yang penting sebagai basic. Tapi Ibn Taymiyah, tokoh pemikir tauhid juga yang terkenal, dia mengulas ibadah ini dengan lebih mendalam lagi. Dia mengatakan, kalau orang itu menyembah Allah sekadar dia patuh dengan menghinakan dirinya kepada Allah, dan dia menyembah Allah dengan penuh taat, ada satu lagi elemen lagi yang cukup penting untuk menjadikan ibadah itu cukup tinggi nilainya. Elemen apa yang kita agak-agaknya? Lakukanlah benda itu dengan penuh kecintaan kepada Allah, dengan penuh suka, dengan penuh seronok kita beribadah, bukan separuh hati, bukan terpaksa, bukan semata-mata kerana takutkan dosa. Kalau semata-mata itu tak cukup, atau bukan semata-mata kerana pahala, walaupun boleh kita niat takut dosa, nak pahala pun boleh sebahagian pada itu, tapi bukan semata-mata kerana itu. Tapi lakukanlah dengan penuh kecintaan kita kepada Allah. Sebelum saya nak sebut ayat cinta ni, tuan-tuan sekalian, seorang kekasih, dua kekasih laki-laki perempuan, sebut cinta mudah, I love you, you love me darling 1000 kali, mudah. Tapi yang payahnya apa dia? Yang payahnya apa dia? Bukti cinta. Bahkan kalau dia dapat membuktikan cintanya, dia tak sebut I darling, you darling, ataupun I love you, tak payah. Walaupun dia tak pernah mengucapkan perkataan itu kepada kekasihnya, tapi seluruh kehidupannya dia membuktikan dia cinta kepada perempuan itu atau kepada isterinya, memadai. Yalah, ramai. Saya bagi selalu contoh, saya bagi bapa saya dengan mak saya, orang kampung, agak tidak tinggi pendidikannya, tak pernah sebut pun sayang, darling, love you. Bahkan dia tak pernah dengar perkataan itu. Cakap hanya dengan pak hang, mak hang aja. Tetapi di dalam episod kehidupannya, saya tengok daripada kecil sampai dia meninggal, saya sebut mak bapa ini memang terseduh di hati saya. Kesemuanya melambangkan kecintaan bapa saya kepada mak saya dan mak saya kepada bapa saya. Antaranya, setiap kali nak makan, kalau bapa saya tak bersama mak saya tak makan. Dia tunggu anak-anak makan, tapi dia nak makan dengan bapa saya.
Dia kata pesan, dia kan, simpan kapal hang sama. Mak saya sakit dia hampir 10 tahun. Boleh katakan dia tak bergerak daripada katil. Mak saya dia pergi kedai kejap, dia balik, dia duduk di kawasan itu je. 10 tahun mak saya sakit, kena darah tinggi, kena stroke. Tak pernah terkeluar daripada mulut-mulut dia yang melambangkan dia nak kahwin lain. Kadang malu 10 tahun dah kan. Misalnya adik saya beritahu pada saya ni, adik saya beritahu yang jaga dia tu, saya berada di KL. Jadi itu semua apa tu? Itu semua lambang kasih dan lambang cinta, lambang sayang. Walaupun dia tak pandai melafazkannya. Tapi orang sekarang ni pandai melafazkan kalimah cinta. Sebut kalimah darling, I love you 1000 kali satu hari, tapi gagal membuktikannya, gagal menghayatinya. Yang ini saya nak bandingkan. Dalam ibadah kita kepada Tuhan, lebih lagi daripada itu. Buktikan kita lakukan ibadah itu dengan penuh seronok, dengan penuh suka. Jangan separuh hati. Jangan macam ada unsur-unsur sambil lewat. Buktikan dengan cukup serius. Kita lakukan dengan penuh suka kita beribadah kepada Allah. Orang bangun sembahyang tahajud tengah malam, orang tidur dengan sedap, tapi dia boleh bangun dengan penuh rasa seronok. Sedangkan masa itu masa sedap tidur. Nak bagi derma kepada orang yang gagah, nak bagi sikit-sikit pertangan menggeletar, tapi yang betul-betul tulen, tak sayang duit, sebab dia lakukan dengan penuh cinta kepada Allah. Elemen ini tuan-tuan mesti hidupkan betul-betul. Elemen lakukan dengan penuh taat dan patuh, perintah Allah tidak ada pertikaian, dan cuba tingkatkan kualiti itu dengan kita lakukan dengan penuh cinta dan sayang, penuh sukarela. Sebab itu dalam amalan ibadah kita semua, kita sebut nawai itu, sahaja aku semayang, sahaja aku puasa, mana kita buat dengan sukarela. Walaupun hukumnya mewajibkan, kita buat kerana wajib, tapi kita lakukan itu dengan penuh sukarela, dengan penuh keinginan. Ini menjamin kualiti amal ibadah. Kalau tak boleh sampai macam itu, di sana sini kurang markanya. Walaupun kita banyak nampak dia beribadah dan begitu, tapi ada unsur-unsur yang mungkin nak jadi malang lagi kalau dia tak betul-betul ada elemen macam tu. Nak ada riak pula, ada pegang tasbih banyak-banyak supaya orang tengok. Tambah-tambah lagi cacat ibadah tu pula, dah tak merka, dah kurang dah, kerana elemen tadi tak cukup. Ditambah dengan unsur-unsur yang negatif, ada unsur riak, ada unsur nak dapat reward, aku bagi derma banyak-banyak, dapat janji, nak dapat kontrak. Mereka ibadah tu dah tak begitu tinggi, dipotong terus. Ya tak? Mengapa? Sebab elemen-elemen itu kita tidak halusi, atau kita tidak ambil berat. Maaf saya rasa pendekatan ini mungkin tuan-tuan rasa terpulanglah, tapi itu yang saya faham dan saya yakin. Jadi ketulinan amalan ibadah itu kena begitu, dan jangan tercemar dengan elemen-elemen yang menafikan hal itu, seperti riak, takbur, menunjuk dan sebagainya. Sebab itu Tuhan kata dalam surah Al-Kahfi di ujung tu, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak, hendaklah dia buat amal yang soleh, dan jangan sedikit pun mensyirikkan ibadahnya dengan sesuatu. Bermakna waktu melakukan ibadah pun boleh berlaku syirik. Kalau di luar ibadah lebih-lebih lagi. Bagaimana syirik boleh berlaku ibadah? Allahu Akbar. Teringat bagi bapak mentua kata, bagusnya menantu aku ni, sedangkan di rumahnya tak solat pun, balik rumah bapak mentua solat. Di segi lahir orang tengok sama aja, tidak ada beza yang tulen dengan tak tulen. Dia nak letak derma banyak-banyak, tapi kena ada janji nak dapat apa-apa baru dia bagi derma. Ya tak? Di sini saya katakan elemen-elemen kerohanian ini, elemen-elemen spiritual values di dalam ibadat ni mesti ditegaskan betul-betul untuk meningkatkan kualiti ibadah kita. Jangan kita hanya terpegun dengan banyak, berapa ribu kali kita tasbih, berapa banyak kita derma, berapa banyak kita pergi umrah. Jangan kita terpegun dengan jumlah itu saja, kalau konten dan kualiti dalaman tadi kita tak ambil kisah. Faham tak? Ingat ni, ini pesanan saya yang hari ini. Kalau kita tak boleh begitu, kualiti ibadah kita tak dapat berkah yang baik. Saya nak baca satu ayat ini.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Surah At-Taubah ayat 24. Katakan wahai Muhammad, kalau bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-mara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga-keluarga kamu, harta-harta yang kamu kumpulkan itu, dan juga perniagaan yang kamu takut kerugian, dan rumah-rumah, istana-istana yang kamu amat selesa duduk di dalamnya, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih cintai, lebih sayang. Kalau kamu sayang benda itu melebihi daripada kamu sayang Allah dan Rasulnya, dan kamu tak sanggup berjihad perjalanan Allah kerana kamu sayang harta, sayang anak, sayang berbagai-bagai, kamu tak sanggup berjihad, tak sanggup derma, tak sanggup buat baik, fatarabbasu, tunggulah. Tuhan bagi amaran, tunggulah. Tunggu apa ni? Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga datang Allah tu dengan apa-apa yang Allah nak buat. Ulama kata tunggulah siksaan Allah di akhirat. Faham tak? Sebab perbuatan tu bukan kerana cinta pada Allah. Kalau di dunia ni ada ulama kata ketidakberkatan apa yang kita buat. Sebab tu kita tengok orang yang cari harta banyak, mengutamakan kroni apa semua dan berbagai-bagai ni, kadang-kadang bukan mendapat apa pun. Kehinaan. Sebab dia buat itu bukan kerana cinta Allah, bukan kerana cinta Rasulnya, bukan kerana dia sanggup berjuang kepada agama. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang saya bawa ni bukan perkara baru dalam bab ibadah, perkara yang dah elok. Cuma sejauh mana kita dapat hayati konsep ibadah secara yang elok. Jadi yang kerana itu, elemen mencintai Allah dalam amal ibadah kita ni, elemen yang cukup basic untuk menjamin kualiti amal ibadah kita. Jadi kita sebut dengan paling nyata sekali, elemen yang paling utama khudu' dan taat. Patuhlah dengan taat dengan sekali. Dan elemen yang kedua atau yang ketiga kita bolehlah bilang, mesti kita lakukan dengan penuh suka dan cinta kita kepada Allah. Walaupun ada unsur balasan Allah, masih boleh. Sebab Tuhan sebut pun, buat baik bagi pahala, buat jahat neraka. Tuhan sebut yang tu boleh. Kita buat baik kerana pahalanya, sebab masih tak terkeluar daripada kerana Allah. Kita tak buat jahat kerana takut dosanya, masih tidak terkeluar daripada kerana Allah. Tapi jangan kerana-kerana yang bukan daripada itu. Seperti saya kata tadi, Allahu Akbar teringat nak bagi bapak mentua misalnya, contoh begitu. Macam-macam sebenarnya dalam hidup kita ini. Tuan-tuan sekalian, nak mencapai tahap yang macam ini, ini lagi satu langkah yang paling penting. Nak mencapai tahap yang ketulinan ibadah macam ni, dia terletak kepada dua komitmen yang paling penting sekali. Komitmen yang pertama, iltizam, dia panggil komitmen lah. Mesti ada serius dia, mesti ada komitmen yang serius tentang apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan cegah. Selagi dia letak benda itu secondary dalam hidupnya, maka ibadah pun jadi secondary. Jadi ini satu hal lagi. Yang tua-tua ni mungkin dah ada unsur ni. Dah tua-tua ni saya tak nak fikir lain, saya nak ibadah pada Allah. Tapi waktu muda-muda dulu mungkin ibadah ni perkara sempat solat, tak sempat nanti dulu. Tangguh-tangguh sampai tak jadi solat pun ada. Bahkan ada orang yang menangguh umurnya sampai 40 baru mula solat pun ada. Tapi tak apa, yang berlalu tu tak apa, Tuhan boleh ampun kalau kita taubat. Maknanya benda ni satu komitmen yang kita mesti berikan. Komitmen ini datang setelah kita merasai bahawa Allah telah menyediakan kita, Allah telah mencipta kita, Allah telah menjadikan kita. Maka kita letakkan tugas untuk kita membalas budi Allah. Kita kata gitulah, bahasa yang paling simple, untuk membalas budi Allah kepada kita tu. Kerana dia cipta kita, dia bagi kita sihat, dia bagi kita berbagai-bagai, maka kita nak balas budi Allah tu dengan beribadah kepada dia. Maka ini akan mendatangkan komitmen yang serius. Apabila orang meletakkan komitmen yang serius dalam amal ibadahnya macam itu, dia tak berkompromi lagi lah tentang ibadah ni. Sampai masa salat dia akan pergi salat. Sebab itu ada orang-orang yang kuat beragama, kalau dah kena masa semayang, meeting boleh tinggal. Tapi ada orang komen, ambul warak sangat,
Jadi macam-macam. Ini sikap kita saya tak nak komen lah. Ada juga kadang-kadang tu betul juga kalau benda tu aja nak kena tunggu. Sedangkan solat tu boleh delay kan. Tapi selalu macam itu. Ini tafsiran, bergantunglah. Tapi dia tak berkompromi tentang ibadat. Ayat kuliah tu tuan-tuan tengok. Ayat yang betul-betul tidak ada tolak ansur dalam bab ibadah ni. Kalau kita tengok qul ya ayyuhal kafirun, ayat ini sebelum nak turun ayat ini, orang kafir ni dah buat macam-macam dah dengan Nabi kita ni, takluk juga. Akhirnya mereka buat deal dengan dia. Macam mana Muhammad? Setahun kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhan kau, sebagai jalan untuk mencari perdamaian. Turun ayat tu terus sebagai jawapan kepada deal yang mereka cuba buat ni. Kata kepada mereka, wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Tak usah deal apa-apalah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu pun tak akan sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, diulang 2 kali. Aku tak akan sembah juga apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak sembah apa yang aku sembah. 2 kali diulang yang maksudnya hampir-hampir sama, walaupun bunyi sikit dan lainan sikit, tapi hampir sama. Mengapa diulang? Bermaksud dalam bab amal ibadah dan bab akidah ini tidak ada kompromi sama sekali tuan-tuan sekalian dengan orang bukan Islam. Walaupun ayat itu secara direct tidak menyebutkan yang tauhid itu tidak boleh kompromi, tetapi yang tersirat di dalamnya, amal ibadah kita tidak ada faedah kalau tauhidnya tercemar. Jadi bermakna tidak berkompromi di segi amal ibadah ni, termasuk tidak boleh berkompromi dalam bab akidah. Faham tak? Termasuk sebab automatik dalam Al-Quran digandingkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, banyak tempat. Kamu adalah sembah Allah dan jangan mensyirikkannya sesuatu. Apa maksudnya? Sembah Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Sebab tu dia kata jangan mensyirikkannya. Dia tak payah sebut kamu mentauhidkan Allah. Apa erti mentauhidkan Allah? Ialah kamu menyembah Allah sahaja dengan keadaan mentauhidkan dia, sebab dia kata jangan mensyirikkannya. Jadi ayat ini jelas kita tak boleh berkompromi dalam masalah-masalah akidah dan masalah-masalah amal ibadah kita dengan orang bukan Islam. Minta maaf. Jadi dengan sebab itu, komitmen yang begitu mesti ada kepada setiap orang Islam untuk menjamin kualiti ibadahnya cukup-cukup tinggi. Dan komitmen ini tuan-tuan sekalian, bukan saja kepada makhluk kita nama manusia. Makhluk-makhluk lain pun macam itu. Pokok, binatang semua sujud kepada Allah secara sunnah yang Tuhan bagi kepada dia. Saya nak baca ayat ini. Tuan-tuan tengok surah Ar-Ra'd ayat 15 hingga 16. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan. Kesemua makhluk yang ada di langit dan di bumi menyembah Allah, sama ada secara sukarela seperti kita makhluk ni yang ada akal ni, kita sembah secara sukarela, atau secara yang terpaksa macam pokok-pokok kayu semua tu, mereka tunduk kepada sunnah Allah. Itu maksud dia. Wa ziladuhum bil qudu, dan juga bayang-bayang mereka pun turut sama menyembah Tuhan, soalannya gitu. Pagi dan petang, bil qudu wal asal. Qul man rabbus samawati wal ardh. Jadi tanya mereka, siapa Tuhan yang menjaga langit dan bumi? Qulillah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah lah yang menjaga itu semua. Qul afattakhaltum min dunihi awliya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah kamu nak ambil selain daripada Allah itu jadi orang-orang kepercayaan kamu, menjadi pemimpin kamu, menjadi kawan rakan yang kamu percaya sehingga mengenepikan Allah? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran, sedangkan yang lain daripada Allah itu mereka tidak memiliki apa-apa pun untuk diri mereka. Tak boleh mendatangkan faedah pada diri mereka sendiri. Nak sihat pun kena Tuhan bagi, nak bagi mudarat pun Tuhan juga yang bagi. Sedangkan kamu, mengapa kamu memuja orang lain selain daripada Allah? Tanya lagi kepada mereka, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basiru, adakah sama orang buta dengan orang yang celek? Maksudnya orang buta ni orang tak dapat melihat kebenaran, tak dapat melihat cara tandanya semua. Orang yang celek, orang yang dapat melihat, takkan sama dua orang ini?
Kalau kita tuan-tuan tengok bagaimana orang buta menikmati keindahan dunia dengan khayalan berbanding dengan kita. Tapi kalau dia buta pada awal mungkin dia tak teruk. Tapi kalau orang yang baru buta, setelah dia menikmati keindahan dunia, tiba-tiba jadi buta, merana teruk. Sebab dia hilang banyak penglihatannya. Am hal tastawi dhulumat wan nur? Tanya kepada mereka, adakah sama antara kegelapan dengan cahaya? Kegelapan di sini maknanya kesesatan, kufur, syirik dan lain-lain. Wan nur, cahaya iman, cahaya kebenaran. Takkan sama dua ini? Am ja'alu lillahi syuraka? Atau mereka mencipta berbagai-bagai sekutu kepada Allah. Sekutu tuan-tuan bukan dalam bentuk patung saja, bukan dalam bentuk menyembah benda lain-lain saja. Sekutu dalam izm yang difatwakan sebagai syirik masih dipegang oleh setengah pihak. Pluralisme agama telah difatwakan sebagai syirik, masih banyak orang mempertahankan pluralisme agama. Kemudian the freedom of religion, Islam menerima separuh saja. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam, tapi orang dah Islam dia mesti berada dalam Islam. Tapi kalau freedom of religion ikut common law tu, bebas nak masuk Islam pun boleh, nak keluar Islam pun boleh. Tapi ada orang mempertahankan yang itu, dia tidak mempertahankan yang Islam punya. Ya tak? Itu contohnya. Jadi itu pun syirik. Bukan semata syirik ini hanya dengan menyembah patung dan sebagainya. Kalau dia memiliki apa-apa izm kepercayaan yang boleh menjejaskan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat uluhiyah Tuhan, maka syirik. Sebab itu pemujaan hantu jemalang, pemujaan penunggu macam orang tua-tua dulu, walaupun dia sembahyang, dia puasa semua, tapi difatuakan sebagai syirik. Sebab unsur pemujaan itu hanya kepada Allah sahaja. Jadi dia sangka kata syirik ni mesti sembah apa gitu, tapi dia memohon kepada penunggu, memohon kepada spirit-spirit, itu juga syirik. Sebab sepatutnya hanya kepada Allah. Khalaqu ka khalqihi, sedangkan mereka mencipta sesuatu, adakah sama dengan ciptaan Allah? Tak sama sama sekali. Kadang-kadang menjadi berbagai-bagai tasyabuh di kalangan apa yang mereka ciptakan. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah lah yang mencipta segala-galanya. Wa huwal wahidul qahhar, dia yang tunggal yang menguasai segala-galanya. Ayat ini tuan-tuan sekalian, ayat yang cukup jitu, yang melambangkan perasaan macam itulah yang patut kita jelmakan kita sebagai hamba, supaya segala apa yang kita buat itu menjadi ibadah kepada Allah. Banyak yang saya nak cakap tapi taklah sampai ke mana. Itu yang pertama, elemen untuk menyampaikan kita kepada ketuhanan tadi, iaitu unsur iltizam, iaitu unsur komitmen yang serius di dalam melakukan ibadat. Yang kedua, komitmen yang serius begitu tak akan dicapai melainkan daripada orang yang betul-betul mencintai Allah. Kalau dia hanya sekadar separuh hati, sekadar terpaksa, dia tak akan sampai komitmen yang macam itu. Contohnya macam ni, kita pernah bercinta lah dulu-dulu, janji nak jumpa pukul 5 petang, pukul 3 dah tunggu dah di situ. Mengapa komitmen tu begitu sekali serius? Sebab kita sayang, sebab kita suka. Sebab itu kalau orang ada boyfriend girlfriend, janji pukul 5, pukul 6 tak sampai, tak salah lain kali. Kalau nak, itu pada bukti tak percaya dah tu. Bukti tak ada komitmen. Dia boleh bagi 1000 alasan mengapa dia lewat. Sekali boleh lah, kali yang kedua pun macam itu juga, kali yang ketiga macam itu juga, alasan demi alasan dibawa, habislah. Tidak ada elemen bukti cinta, tak ada. Yang ada ialah lafaz cinta. Jadi dengan Allah pun macam itu seolah-olahnya. Bukti komitmen tadi ialah serius kecintaannya kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila dia buat melakukan dengan penuh cinta, tak timbul lagi lah sayang nak berbelanja duit, tak timbul lagi lah sayang berbagai perkara lain yang menghalang dia. Sejuk tengah-tengah malam pun dia boleh bangun. Di tempat saya tu sikit-sikit hujan, kosonglah masjid. Tak kira di tempat saya lah, sini tidak ni. Saya pernah tanya, berapa kali kita tak pergi office kerana hujan? Oh tak ada ustaz, di mana boleh, tak boleh, mana boleh tinggal. Oh jadi pergi ke masjid boleh tinggal mudah-mudah ya. Sunat je ustaz. Sedangkan ada pendapat mengatakan pergi jemaah tu wajib, ya tak? Walaupun kita kata sunat, tapi sunat yang amat dituntut.
Di sini melambangkan komitmen dia ke masjid tak setaraf dengan komitmennya ke ofis. Itu saja perbezaan dia. Jadi komitmen ke pejabat tadi lakukan dengan penuh. Tujuan apa? Nak kipaskan nak apa terpulanglah. Komitmen dengan Tuhan ni sikit-sikit hujan, sikit-sikit sakit urat tak boleh pergi. Ni tak? Jadi ini tuan-tuan sekalian melambangkan komitmen. Saya cakap selalu begitu. Saya kata kalau macam sekarang ni lah, takkan nak datang setengah kilo ke masjid, alasan hujan ni tak payah bawa lah. Kereta ada, payung ada, tak ada alasan untuk tak boleh datang ke masjid yang kerana hujan. Kalau dia sensitif tak boleh kena setiap hujan pun semua itu soal lain lah. Itu bukti komitmen. Jadi belum lagi minta pengorbanan nak bagi 10,000, 100,000, belum lagi. Belum. Jadi itu tuan-tuan sekalian, mengapa ulama meletakkan komitmen yang hebat itu datangnya semestinya daripada unsur cintanya kepada Allah. Diulaskan lagi, cinta itu akan berlebih kurang antara A, B, C dan D. Dia bergantung kepada darjah hubungannya dengan Allah. Dia lebih mendalam ilmu pengetahuannya mengenai ketuhanan, lebih mendalam tentang unsur-unsur tauhidnya. Dia rasa segala yang dia dapat ni semua daripada Allah, semua dia dapat ni semua pengurnian Allah, maka kecintaannya untuk membalas budi Allah ni makin tinggi. Tapi berlainan daripada orang-orang yang merasa, oh ini I punya, ini titik peluh I punya, ini I dapat kerana I usaha. Tak teringat kata itu anugerah Allah, maka komitmennya rendah untuk berabdi kepada Allah. Sebab dia tak terasa itu anugerah Allah, dia tak terasa itu pemberian Allah. Dia kata ini I punya, dia tak kata saya dah waktu tu. Orang-orang yang ego dia memang macam tu. Tapi dia susah sikit, dia sakit sikit, Allah Tuhan pun dia bagi, tak kesian dekat dia, dia susah dah lama dah. Dia sebutlah saya dah waktu tu. Tapi waktu senang tu I. Sebab ada orang dia cakap Melayu elok, tapi waktu dia marah kat isterinya dengan anak dia cakap Inggeris. Ada orang beritahu saya macam itu. Macam tu lah tadi pun. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, lagi tinggi pengenalan kita kepada Tuhan, lagi kita menghayati unsur-unsur kerohanian ini, lagi kita terasa budi Allah kepada kita. Kita terasa sebut budi anugerah, berbagai-bagai anugerah Allah kepada kita. Sebab itu Tuhan kata, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dia kalau kamu nak bilang nikmat Allah kepada kamu, kamu tak terbilang. Jadi kita merasai begitu, terasalah kita nak ibadah dan penuh dengan suka. Jadi saya bawa pagi ni tujuan untuk meningkatkan, supaya jangan kita kekalkan kualiti ibadah kita setakat tugas, setakat nak buat macam mana kena solat. Jangan macam itu. Mungkin kita banyak macam itu. Oh, nak kena solat pula kejap lagi. Oh, nak kena begitu. Jadi kita tak terasa sangat kata benda itu kita nak buat. Jadi kita kena tukar level ini, masuk pada level yang lebih tinggi makamnya, iaitu kita lakukan dengan penuh keinginan dan kesukaan, yang kerana kita merasai berbagai-bagai penganugerahan Tuhan kepada kita. Bagi orang yang macam ini, sikit lagi saya tambah ya, boleh ya? Sikit lagi. Ibadah yang macam itu dia akan merangkumi Islam keseluruhannya, tidak terpisah hanya di masjid surau. Kehidupannya keseluruhannya menjadi ibadah, bergantung pada nawaitunya. Selagi benda itu tak bercanggah dengan agama, tak bercanggah dengan Islam, dia niat dengan baik macam tu, semua jadi ibadah. Bahkan kalau dia niat yang salah pula, yang ibadah tu mungkin bertukar kepada maksiat, seperti dia riak, dia takabur dan sebagainya. Jadi ketika itu pemisahan ibadah itu hanya dalam masjid surau ni kita ketepikan. Dia kata di sini, kehidupan kita ni merangkumi keseluruhannya boleh menjadi ibadah. Jadi disebutkan kita berjihad, kita berderma, maka di sini bergantung kepada capabilities kita masing-masing, position kita dalam masyarakat. Orang yang duit banyak, dia boleh beribadah secara duit. Orang yang ilmu banyak, dia boleh beribadah secara ilmu. Orang yang skill tertentu, dia boleh beribadah secara skill dia. Banyak orang pandai bahasa Inggeris, dia buka tuition bahasa Inggeris percuma, ataupun dia ambil harga murah kepada orang miskin. Banyak macam itu. Ada doktor pakar tu, saya tak nak sebut doktor pakar tu, dia bagi rawatan mingguan untuk orang buta di tepi klinik dia, percuma. Saya tak nak sebut lah. Waktu tu saya masih student lagi di universiti.
Air khas. Sebab orang buta di kawasan dia tu ada tempat pusat orang OKU lah. Dia buat gitu. Dia buat ibadah yang macam itu. Jangan kita beribadah ni nak kena ada tasbih di tangan, nak kena buat Al-Quran, nak kena buat sejadah ya. Lain tu tak berapa nampak ibadahnya. Ada orang macam itu. Tak apalah kalau kapasitinya macam tu okey, tapi jangan limitnya setakat itu. Selagi ruang-ruang tu masih ada, maka kesemua tu boleh menjadi ibadah. Cuma mesti kita letak ranking ibadah tu berbeza. Yang lebih utama aula mesti didahulukan. Fardu ain wajib mesti diutamakan, atau utamanya solat, zakat, haji, betul mesti diutamakan. Jangan kompromi. Lepas tu baru diikuti dengan yang sunat. Banyak orang utamakan yang sunat, yang fardu mungkin. Kemudian yang tak boleh, haram, kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan yang haram tu juga ibadah kepada kita tu. Ibadah secara negatif. Utamakan yang haram kita mesti tinggalkan, jangan kompromi. Dan kalau boleh yang makruh kita tinggalkan juga. Apabila orang tak memikirkan ranking-ranking begini, kadang-kadang dia utamakan pada sunat, yang wajib dia tak begitu. Dia utamakan, selalu saya sebut pergi umrah misalnya berkali-kali, tapi zakat ni dengan bantuan kita tak tahu kemungkinan tak setera mana. Yang haram pula dia taklah apa, tinggal semayang, minum arak semua, tapi rasuah mungkin sensitif sebut rasuah sekarang ni tapi saya sebut secara umum ni, tak berapa kisah sangat orang tak nampak begitu begini tafsir rasuah tu sebagai derma dan lain-lain untuk justify. Jadi hal-hal begini kita kena ambil perhatian. Kesemua itu boleh menjadi ibadah kalau kita buat ikut ranking yang betul dan ikut format yang betul, dan boleh menjadi maksiat kalau tersalah begitu. Tapi keutamaan mesti diambil kira. Jadi saya rasa dengan masa yang terhad begini, banyak saya nak sebut tapi tak sempat. Saya harap sikit sebanyak kita semua dapat hayati dan kita dapat tingkatkan kualiti ibadah kita. Bukan sahaja dengan membanyakkan amal ibadah, itu biasa aja. Kita faham nak tingkatkan kualiti ibadah, nak tingkatkan ibadah kita ni dengan banyak aja. Di samping banyak, saya nasihatkan tingkatkan ke kualiti dengan memasukkan elemen-elemen tadi. Elemen ketulinan melalui betul-betul kita khudu' dan kita patuh, dan kita lakukan itu betul-betul dengan kecintaan kita kepada Allah, dan kita lakukan semata-mata kerana titah perintahnya, tidak ada kerana-kerana yang lain. Apabila kita dapat garapkan benda itu dengan baik dalam amal ibadah seharian kita, automatik markanya tinggi, dan insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah. Maafkan saya, salah silap daripada saya, kekurangan semuanya daripada saya. Yang benar itu semua daripada Allah. Saya tumpang share saja sikit sebanyak ilmu yang Tuhan berikan ini untuk saya dan untuk semua kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.